Okey, hari ni kita akan tengok nasionalisme di Indonesia. Okey, di Indonesia. Okey, kita tengok dulu, kita baca dulu kotak yang pertama, baru kotak yang kedua. Nasionalisme di Indonesia pada awalnya berkisarkan isu pendidikan untuk mengubah nasib rakyat akibat dasar penjajahan Belanda. Radin Ajeng Kartini, okey nama dia. Okey, melapori perjuangan untuk memajukan pendidikan kaum wanita. Karya Kartini terutamanya surat yang ditulis kepada rakan-rakannya di Eropah dibuktikan dan diterbitkan dengan judul Hilang Gelap Terbitlah Terang. Karya ini diterjemahkan kepada bahasa Inggeris dengan judul Letters of Journalist Princess. Karya tersebut mendedahkan dasar diskriminasi Belanda yang menindas dan membawa kemunduran kepada bangsa Indonesia. Kesedaran nasionalisme seterusnya berkembang dan kemunculan pertubuhan yang lebih tersusun seperti Muhammadiyah untuk mempertahankan agama Islam daripada ancaman sekularisme Barat. Gerakan nasionalisme menjadi semakin radikal dengan penubuhan parti politik yang memperjuangkan kemerdekaan seperti Sekretariat Islam SI, Partai Komunis Indonesia PKI dan Parti Nasionalisme Indonesia. Kepimpinan Soekarno menjadikan PNI sebuah parti yang sangat berpengaruh. PNI ya, Parti Nasionalis Indonesia. Okey, jadi apa yang kita dapatkan? Okey, first kita tulis Indonesia. Indonesia pada mulanya membangkitkan satu isu. Okey, isu berdasarkan pendidikan. Okey, isu pendidikan. Okey. Faktor nasionalisme bangkit disebabkan isu pendidikan. Isu pendidikan yang tepat untuk ubah nasib rakyat. Okey, untuk ubah nasib rakyat. Okey, akibat daripada penjajahan Belanda. Penjajahan Belanda. Okey. Jadi, dibangkitkan isu pendidikan. Okey, satu nama yang agak popular, Radin Ajeng Kartini. Ajeng kan? Itulah Radin Ajeng Kartini. Okey, Radin Ajeng Kartini ini dihasilkan satu karya yang namanya apa? Okey. Dihasilkan satu karya yang okey, pada mulanya dia perjuangan untuk memajukan pendidikan wanita. Okey, sebelum tu saya cakap dulu dia memperjuangkan isu, dia bangkitkan apa isu pendidikan wanita lah untuk majukan dia perjuangan untuk majukan pendidikan kaum wanita. Okay, untuk bangkitkan isu perjuangan wanita. Apakah nama karya yang beliau hasilkan? Karya yang telah beliau hasilkan ialah Hilang Gelap Terbitlah Terang. Inilah karya beliau. Okey, saya lihatkan kat sini adalah karya. Karya means buku lah. Okey, dalam bahasa Inggeris, okey, Letters of Journalist Princess. Okey. Okey. Jadi diterjemahkan, lepas diterjemahkan dalam bahasa Inggeris, nama dia Letters of Journalist Princess. Ni lepas diterjemah. Okey, lepas diterjemah kepada bahasa BI lah, bahasa Inggeris. Okey, jadi karya ni dia hasilnya untuk apa? Okey, karya ni tujuan dia hasilkan untuk apa? Untuk dedahkan diskriminasi. Diskriminasi. Okey, Belanda. Diskriminasi Belanda lah. Belanda jajah Indonesia. Indonesia dijajah oleh Belanda. Okey, diskriminasi Belanda. Dia buat apa? Belanda ni dia buat apa? Dia tindas ya. Dia tindas dan dia bawa kemunduran.
dan bawa kemunduran. Bawa kemunduran. Jadi dua benda ni, benda dia buat, dia tindas dan bawa kemunduran kepada bangsa Indonesia. Okey, jadi okey. Lepas tu ada pula satu pertubuhan yang dinamakan nama pertubuhan tersebut adalah kesederhanaan semua. Okey, nama dia adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah. Okey. Muhammadiyah dia lebih tersusun mempertahankan agama Islam. Tujuannya apa? Pertahankan agama Islam daripada barat. Okey, daripada sekularisme barat. Okey, sekularisme barat. Okey. Muhammadiyah adalah sebuah partai. Okey. Saya buat kotak menandakan bahawa ini adalah parti lagi nasional lah. Okey, lepas Muhammadiyah wujud pula satu lagi. Okey. Satu lagi kita katakan pertubuhan. Okey. Lebih radikal. Okey. Gerakan nasionalisme menjadi semakin radikal. Okey, lebih radikal lagi. Okey. Lebih radikal. Apa pertubuhan tu? Pertubuhan tu seperti PKI, okey, maaf, Sekretariat Islam, Sarekat, okey. Sarekat Islam. Okey. Dia memperjuangkan kemerdekaan lah ya. Parti Komunis Indonesia. Dan satu lagi parti yang bernama Parti Nasionalisme. Okey, saya tulis tolak ke bawah sikit. Ke sini. Okey, namanya Parti Nasional Indonesia. Silap je, maaf. Parti Nasional Indonesia. PNI. Okey, singkatan dia. Okey. Lepas Soekarno, okey, PNI ni, okey, dia memperjuangkan kemerdekaan lah. Semua parti-parti ni, okey, lebih radikal ni, saya simpulkan je kat sini, dia parti yang radikal. Okey, semua ni parti radikal dan tak muat lah. Okey. Kat sini, okey. Radikal dan memperjuangkan kemerdekaan. Okey, yang memperjuangkan kemerdekaan. Dan ini adalah di bawah Parti Nasional Indonesia, Soekarno menjadikan dia lebih berpengaruh. Parti ini lebih berpengaruh. Okey. Parti berpengaruh. Okey. Jadi itu sedikitlah. Okey, jadi ni baru kotak pertama. Okey, kita kena ingat tokoh nasionalisme pertama Indonesia bukanlah Soekarno tetapi Rading Ajeng Kartini yang membawa isu perjuangan untuk memajukan pendidikan kaum wanita. Okey. Jadi karya yang dihasilkan ialah Hilang Gelap Terbitlah Terang. Okey, dia mendedahkan diskriminasi Perancis pihak Belanda yang menindas, okey, dan membawa kemunduran terhadap bangsa Indonesia. Dan satu pertubuhan lagi yang dinamakan Pertubuhan Ahmadiyah. Okay, pertubuhan yang mempertahankan agama Islam daripada sekularisme barat. Okay? Dan lepas tu muncul parti yang lebih radikal seperti Sekretariat Islam,
Parti Komunis Indonesia, Parti Nasionalis Indonesia, okey, yang radikal dan memperjuangkan kemerdekaan, dan di bawah PNI, Parti Soekarno, dia lebih menjadikan lepas Soekarno memimpin, parti tersebut menjadi lebih berpengaruh dan terkenal. Okey, jadi itu okey. Seterusnya kita tengok kepada kotak biru tu pula. Okey. Kotak biru ni, kotak biru ni. Kotak nombor 2 ni kan. Okey, kotak nombor 2 ni pada tahun 1928, Kongres Pemuda Indonesia melahirkan Ikrar Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak penasionalisme. 3 asas dalam sumpah tersebut ialah satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa untuk mewujudkan keutuhan negara bangsa. Okey, ragi menunjukkan perjuangan pertumbuhan ini, Soekarno mempelopori pembentukan Permuafakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia PBKI ialah gabungan organisasi dan parti politik Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Okey. Pada tahun 1963, okey, pada tahun ini apa Kongres Pemuda Indonesia. Okey, Kongres Pemuda maksudnya Kongres Pemuda Indonesia dia buat ikrar. Dia buat ikrar pemuda, sumpah pemuda nama dia. Ada asas dia ya. Ada 3 asas. Sumpah pemuda ni dia untuk apa ni? Untuk tonggak nasionalisme yang menjadi tonggak nasionalisme. Okey, ada 3 asas. 3 asas. 1, 2, 3. Asas yang pertama, okey, satu tanah air. Satu bangsa, satu bangsa, satu bangsa. Satu bangsa, ni bahasa tau. Oh, silap tulis 2 kali pula. Ni bahasa. Satu bahasa. Okey. Okey, tujuan ni untuk mewujudkan keutuhan negara bangsa. Keutuhan negara bangsa. Okey. Bagi mengukuhkan perjuangan penubuhan ini, Soekarno mempelopori pembentukan Permuafakatan. Okey. Soekarno dia buat apa? Soekarno dia buat okey, Permuafakatan Politik Kebangsaan Indonesia. Perhimpunan. Jadi macam parti, gabungan parti politik lah. Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. Okey, Permuafakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. Okey, gabungan organisasi. Soekarno buat, dia wujudkan ataupun dia buatkan. Okey, dia ni adalah gabungan organisasi atau parti politik. Parti politik, okey, dengan satu tujuan saja. Satu tujuan itu untuk yang memperjuangkan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Inilah yang dikatakan nasionalisme di Indonesia. Okey, jelas. Kita akan berpindah. Okey, kita akan tengok kepada nasionalisme di Thailand pula. Okey.
Okey, nasionalisme di Thailand. Okey. Nasionalisme di Thailand. Thailand maksudnya tanah bebas. Okey. Dekat Thailand dia berbeza sikit. Okey. Okey. Kita kena tahu dekat Thailand dia berbeza dengan negara lain. Thailand berbeza dengan negara lain yang bersifat anti penjajah. Thailand ni kita kena tahu dia anti penjajah. Dia tak kisah pun. Dia dia bersifat anti penjajah. Dia tak suka penjajah lah. Maaf silap. Penjajah. Dan kita dah katakan dia bersifat anti penjajah dan kemerdekaan. Okey. Dan memperjuangkan kemerdekaan. Okey, dia memperjuangkan kemerdekaan. Okey, kita baca dulu kan. Okey, gerakan nasional Thailand bertujuan memartabatkan kedaulatan negara serta menutup penglibatan rakyat dalam pemerintahan. Nasional Thailand diperoleh oleh Raja Thailand melalui usaha diplomasi dan pemodenan. Raja Mongkut membina hubungan baik dengan kuasa barat seperti British, Amerika Syarikat dan Perancis. Baginda memulakan langkah pemodenan dengan melaksanakan birokrasi darat. Penasihat barat dibawa masuk untuk melatih pegawai tempatan dalam pentadbiran kewangan, pelabuhan, kastam, ketenteraan dan polis. Guru dari barat, terutama British, telah membawa masuk untuk melakukan sistem pendidikan barat. Langkah tersebut membentuk imej Thailand sebagai negara yang bersahabat dengan barat. Pemodenan negara dan dasar keterbukaan Mongkut diteruskan oleh putera baginda itu Raja Chulalongkorn untuk menjadikan Thailand negara yang bebas-bebas daripada penjajah barat, khususnya British. Okey, daripada kotak yang pertama kita dapat tahu yang Thailand ni dia sekutu dengan, maksudnya dia mempunyai hubungan yang rapat dengan, maksudnya dia rapat dengan British. Okey, jadi berdasarkan apa yang kita baca tadi, nasionalisme di Thailand ini bertujuan untuk dipertahankan kedaulatan. Okey, kita pakai pen yang berbeza. Dipertahankan kedaulatan dan tuntut penglibatan. Okey, dia juga T, dia tuntut. Dia tuntut penglibatan rakyat dalam pentadbiran. Okey, dituntut. Jadi nasional dipelopori oleh Raja Thailand sendiri. Okey, dipelopori. Okey, sinilah. Dipelopori oleh Raja Thailand. Dipelopori oleh Raja Thailand sendiri. Okey, dan melalui apa? Melalui dua benda. Diplomasi dan pemodenan. Okey. Dia melalui usaha, okey. Diplomasi dan pemodenan. Raja Mongkut membina hubungan baik dengan kuasa barat. Jadi Raja Mongkut, Raja Mongkut lah yang baik, Raja Mongkut. Okey, Raja Mongkut dia bersahabat baik. Okey, dia baik dengan barat. Barat tu siapa? Okey, bila tanyalah rakyat ni seperti British kan, British, Amerika Syarikat, okey, Perancis. Okey. Inilah barat yang dirapat. Okey, British, Amerika Syarikat dan Perancis. Jadi baginda memulakan langkah pemodenan dengan melaksanakan birokrasi darat. Raja Mongkut dia buat birokrasi darat. Birokrasi lah. Dia buat birokrasi barat. Dia dah mulakan melaksanakan penasihat barat kan. Penasihat British. Penasihat barat dibawa masuk. Penasihat barat
Okey, dibawa masuk untuk apa? Untuk melatih, untuk latih. Untuk latih siapa? Pegawai tempatan. Okey. Dan guru pun, okey. Guru pun dibawa masuk juga. Guru dibawa masuk juga. Okay, guru dibawa masuk melaksanakan sistem berpendapatan. Okey, mereka laksana pendidikan barat. Okey, dia laksanakan sistem pendidikan barat. Okey. Jadi langkah benda ni dia membuktikan apa? Birokrasi barat ni dia menunjukkan Thailand bersahabat baik dengan barat. Dia bersahabat baik dengan ini tiga ni barat. Okey, tak ada. Ini tiga. Dia bersahabat baik dengan barat. Dia bersahabat baik dengan barat. Okey, pemodenan negara dan dasar terbukaan diteruskan. Diteruskan oleh diteruskan lagi. Diteruskan oleh anak beliau sendiri, oleh anaknya. Raja Chulalongkorn. 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 Untuk jadikan Thailand negara yang bebas. Diteruskan sebab apa? Untuk jadikan Thailand negara yang bebas daripada penjajah kuasa barat. Ini rangkuman daripada kotak yang pertama saja. Banyak kan? Okey. Okey, jadi Raja Chulalongkorn. Okey, dia teruskan balik. Dia disebabkanlah. Okey. Jadi ini adalah baru kotak yang pertama. Kita akan teruskan kepada kotak yang kedua yang agak panjang. Jadi kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan. Okey, kita tengok kotak yang kedua, kita baca dulu. Okey. Nasionalisme dalam kalangan rakyat timbul semasa pemerintahan Raja apa nama dia? Okey, nama apa tadi? Vajirud. Okey. Kelemahan pentadbiran dia menimbulkan kegelisahan rakyat terhadap penguasaan politik dan kerabat diraja. Sementara itu, Nai Pardi, Ponyong dan Perikat ini menubuhkan parti rakyat dan melancarkan revolusi Thai. Revolusi tersebut menamatkan pemerintahan raja berkuasa mutlak. Pemerintahan raja berperlembagaan diperkenalkan dengan meletakkan raja pada kedudukan tertinggi, tetapi tidak mencampuri urusan pentadbiran kerajaan Thailand yang dijalankan oleh Perdana Menteri. Nasionalisme seterusnya berkisar keras tidak puas hati rakyat terhadap penguasaan ekonomi dan kapital sebarat terhadap orang Cina. Perdana Menteri Pulau Kongguan meluluskan undang-undang menyekat penguasaan ekonomi oleh orang Cina dan menggalakkan peribumi terlibat dalam kegiatan ekonomi. Semasa Perang Dunia Kedua, dasar bekerjasama dengan Jepun menyebabkan Thailand tidak terjajah oleh Jepun. Thailand juga memperoleh hak semula terhadap wilayah di Indochina dan negara utara Tanah Melayu. Okey, jadi dekat sini berlakunya revolusi Thailand. Okey. Nasionalisme rakyat juga berlaku. Okey. Dia pendek gini. Panjang-panjangkan je. Okey, tak apa. Dia munculnya revolusi Thai. Dia munculnya revolusi Thai. Dipelopori oleh siapa revolusi Thai ni? Oleh rakyat sendiri.
oleh rakyat. Sebab apa rakyat? Oleh rakyat sendiri sebab rakyat ni gelisah, risau. Okey, rakyat risau. Rakyat risaulah terhadap pentadbiran. Macam mana kita katakan dia risau. Okey, kita katakan risau terhadap pentadbiran. Okey, pentadbiran. Revolusi Thai ni dilakukan oleh rakyat. Okey, saya mudahkan cerita. Okey, kita buat yang pertama. Revolusi Thai dilakukan disebabkan yang pertama oleh kelemahan raja. Kelemahan raja apa tadi? Raja Vaji Ravut. Raja Vaji Ravut. DH. Sebab apa Raja Ravi Ravut ni? Sebab penguasaan politik. Maksudnya pentadbiran penguasaan politik oleh kerabat raja. Okey, sebabkan penguasaan politik oleh kerabat diraja. Okey. Jadi sebab itulah. Okey. Jadi kelemahan Raja Viet ni lah puncanya rakyat ni dia buat revolusi Thai. Okey. Jadi revolusi Thai ni ditubuhkan oleh Parti Rakyat. Okey. Memanglah oleh rakyat tapi ditubuhkan oleh Parti Rakyat. Oleh Parti Rakyat. Okey, Parti Rakyat ni ditubuhkan oleh siapa? Ada dua orang pelopor di dalamnya ini. Yang pertama, Nai Pridi. Okey, tulis Nai Pridi sajalah. Nai Pridi. Dan Field Marshal. Okey. Field SH Marshal. Okey, Field Marshal. Jadi ditubuhkan atau dipelopori oleh Field Marshal ni, dia buat Parti Rakyat, dia buat Revolusi Thai. Okey, Revolusi Thai dibuat oleh Parti Rakyat yang ditubuhkan oleh Nai Pridi dan Field Marshal. Okey, jadi bila Revolusi Thai ni dibuat, akhirnya kesimpulannya kat situlah. Okey, pemerintahan raja berkuasa betul tamat. Pemerintahan raja berkuasa mutlak tamat. Okey, tamat. And then, okey, memang tamat tetapi satu prinsip raja diperkenalkan. Okey, raja berperlembagaan. Raja berperlembagaan diperkenalkan. Okey. Bila raja diperkenalkan di kedudukan tertinggi. Dan kita kena tahu bila raja di kedudukan tertinggi, okey, dia tak boleh campuri urusan pentadbiran. Tak boleh ganggu urusan pentadbiran oleh Perdana Menteri. Okey, itu yang dia katakan. Okey, ini baru yang pertama. Ada dua sebab kenapa mereka menolak. Okey, yang kedua ialah penguasaan ekonomi. Ekonomi oleh kapitalis barat.
orang Cina. Okey, penguasaan ekonomi oleh kapitalis barat dan orang Cina. Okey, PM dia, nama dia, PM iaitu Pibul. Okey, Pibul. Mana tadi? Pibul Songgram. Pibul Songgram. Okey, Pibul Songgram. Dia buat apa? Dia luluskan satu undang-undang. Dia luluskan undang-undang. Undang-undang berkaitan apa? Untuk sekat. Okey, untuk sekat penguasaan ekonomi. Oleh orang Cina. Okey. Dan menggalakkan pribumi terlibat dan dia galakkan pribumi terlibat. Okey, dan semasa Perang Dunia Kedua, dasar bekerjasama dengan Jepun menyebabkan Thailand tak pernah dijajah. Okey. Kita pindah ke sini sikit. Okey, waktu Perang Dunia Kedua. Okey, Thailand. Kita kena faham Thailand bekerjasama dengan Jepun. Plus ni bukan maksud ni tau. Plus ni maksudnya dia bekerjasama. Dia bekerjasama dengan Jepun menyebabkan Jepun tidak dijajah Jepun, menyebabkan Thailand tak pernah dijajah. Tak dijajah Jepun. Okey, tak dijajah Jepun. Okey, jadi lepas jadi macam tu Thailand memperoleh semua hak. Okey. Waktu ni Thailand ni kita katakan dia tuntut hak dia semula. Dia peroleh, dia dapat hak. Dia peroleh hak wilayah. Memperoleh semula. Dia memperoleh apa? Dia memperoleh hak wilayah. Okey, hak wilayah. Dia Thailand peroleh semula apa? Dia peroleh semula hak wilayah. Dekat mana? Okey. Indochina, dan negeri utara. Okey, negeri utara Tanah Melayu. Tanah Melayu. TM ni Tanah Melayu. Okey, inilah sebaringkas. Okey, bukan ringkas, banyak sangat ni. Okey, kita fahamkan balik revolusi Thai ni. Dia wujud sebab apa? Dia wujud sebab dua benda, itu kelemahan Raja Vijayaruj dan penguasaan ekonomi oleh kapitalis barat dan orang Cina. Okey, revolusi Thai ni dibuat oleh parti rakyat yang ditubuhkan oleh Nas Pridi dan Field Marshal. Okey, yang pertama, kelemahan Raja Vijayaruj ni, dia penguasaan politik dia tak oleh kerabat diraja. Jadi pemerintahan berkuasa mutlak tamat lepas revolusi Thai. Okey, raja berpanggaan diperkenalkan. Dia di kedudukan yang tertinggi dan
raja tidak boleh mengganggu urusan pentadbiran oleh Perdana Menteri. Yang kedua adalah penguasaan ekonomi oleh kapal atas barat. Okey, jadi PM Pibul Songkron dia lulus undang-undang untuk menyekat penguasaan ekonomi oleh orang Cina dan menggalakkan peribumi terlibat dalam ekonomi. Okey, dalam Perang Dunia Kedua, Thailand bekerjasama dengan Jepun dan menyebabkan Thailand tak pernah dijajah oleh Jepun. Jadi Thailand dia peroleh semula hak wilayah dia di Indochina dan wilayah negeri Tanah Melayu. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Next video kita akan tengok rumusan. Rumusan kita lihat di kotak ni lah. Okey, nasional asal berkembang daripada kesediaan memperjuangkan hak bangsa dan mendapatkan kemerdekaan. Kita kena ingat di Asia Tenggara. Okey, di Asia Tenggara. Berapa tujuan saja untuk dia perjuangkan hak bangsa. Nasional ni untuk berjuang, okey. Memperjuangkan hak bangsa, okey. Selepas hak bangsa. Okey, dan lagi satu untuk mendapatkan kemerdekaan. Kita mendapatkan kemerdekaan. Jadi, namun begitu, nasional di Thailand pula berbeza kerana lebih usaha mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Sumbangan pimpinan dalam usaha mengekalkan kedaulatan negara sewajarnya dilayani untuk mengukuhkan peradaban bangsa dan negara. Okey, kita kena ingat Thailand. Thailand adalah negara yang dia bukanlah memperjuangkan dia mendapatkan kemerdekaan, tetapi dia mempertahankan kemerdekaan itu dengan bekerjasama dengan Barat. Seperti tadi itulah, okey, dia ikut model pendidikan Barat, dia dapatkan pegawai Barat untuk latih migrant semua tu. Jadi dia dapatkan guru Barat untuk latih guru-guru dekat Thailand. Jadi itulah cara Thailand mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Itu cara. Sebab itulah kita fahamkan pertama tadi, nasionalisme di negara-negara berbeza. Tetapi mempunyai satu matlamat saja, untuk berjuang mendapatkan kemerdekaan ataupun mengekalkan kemerdekaan sedia ada. Okey, itu sahaja untuk video kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan share. Next video kita akan lihat perjuangan ataupun kita katakan kesediaan nasionalisme di tanah Melayu ataupun di negara kita. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.